بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dikurniakan nikmat untuk bertadabbur ataupun menghayati halaman daripada 326 dalam pengajian kita di My Quran Time. Baik, insya-Allah sebelum pengajian kita ini akan diteruskan, mari kita sama-sama juga berbincang ataupun memerhatikan tentang sinopsis ataupun gambaran umum tentang apa yang akan kita bincangkan pada hari ini dalam sinopsis yang telah disediakan untuk tatapan kita bersama. Baik, pada hari ini kita akan masuk kepada suratul Anbiya, ayat yang ke-45 hingga ke-47, yang mana pada ayat yang ke-45 dan 45 hingga ke-57, iaitu ayat yang ke-45 ke-47 akan membincangkan tentang realiti dan proses yang berlaku pada hari hisab, iaitu hari keadilan nanti, manakala ayat ke-48 hingga ke-50 membincangkan tentang kisah Nabi Musa, dan ayat yang ke-51 hingga 57 kita akan membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Masya-Allah, hari ini memang bertepatan dengan konsep ayat-ayat ataupun suratul Anbiya itu sendiri yang membicarakan tentang para nabi. Hari ini kita akan mulakan dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, tetapi sebelum kita meneruskan perbincangan penerokaan kita dalam ayat-ayat ini, mari sama-sama kita dengarkan dahulu ayat yang akan dibacakan oleh Ustaz Tirmizi kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Khususnya penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada kali ini kita diteruskan untuk sama-sama dapat belajar ilmu Al-Quran. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk muka surat yang ke-326, dan mana kita akan baca terlebih dahulu bahagian pertama ni daripada ayat yang ke-45 hingga ayat 50. Sebagaimana kata doktor tadi, bertepatanlah surah Anbiya. Hari ini ada dua kisah para nabi yang akan kita belajar, kisah Nabi Musa dan Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Itulah seronoknya baca kisah-kisah para nabi ni doktor, dalam Quran ni. Ialah dalam banyak-banyak himpunan kisah para nabi, ini sebahagian yang Allah pilih untuk tatapan kita bersama. Sudah pasti banyak peristiwa pengajaran untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulakan bacaan daripada ayat 45 hingga ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu ad-du'a idza ma yunzarun wa la in مستهم نفحة من عذاب ربك
ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi, iaitu bermula daripada ayat yang ke-45 sehingga ke ayat yang ke-50. Sebelum kita tadabbur mengenai tentang apa yang telah dibacakan dalam ayat-ayat suci Al-Quran ini, mari sama-sama kita berdoa juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melapangkan hati kita, memudahkan kita untuk menerima petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan di dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita baca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, mudahkanlah pengetahuan kita dan sampaikanlah ataupun perbanyakkanlah pengetahuan kita daripada ayat-ayat Al-Quran. Baik, tuan-puan, puan-puan yang berada di rumah sekalian, mari sama-sama kita perhatikan pada ayat yang ke-45 yang mana Allah Ta'ala menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan sesuai dengan wahyu. Yang ini sebenarnya poin yang penting sebenarnya tuan-puan, bahawa setiap apa yang kita lakukan pada hakikatnya mestilah berteraskan dengan wahyu, kerana wahyulah yang membimbing para nabi, wahyulah yang membimbing kita semua. Kalau hari ini kehidupan kita berada dalam keadaan susah, musim PKP, masyarakat tertekan, maka kembali kepada Al-Quran, rujuk kepada apa yang telah disampaikan di dalam wahyu oleh Allah Ta'ala. Yang tentang wahyu ini suka untuk saya ingatkan kepada tuan-puan, bagaimana sebenarnya Al-Quran inilah yang mengetuk banyak pintu hati kaum Quraisy ketika itu, ketika mana mereka mendengar Al-Quran. Para sahabat dahulu, kebanyakan mereka yang membuka hidayah kepada mereka sebenarnya adalah apabila mereka mendengar Al-Quran, mereka mendengar wahyu ini. Ini sebenarnya yang penting, dan ini yang dibacakan oleh Rasulullah. Ataupun nanti kalau tuan-puan kita masuk dalam suratul Jumaah, akan diceritakan tentang bagaimana Rasulan yatlu alaihim, yang mana Nabi itu akan membacakan ayat Al-Quran kepada orang Quraisy itu, Ustaz, sehingga mereka wa yuzakkihim, sehinggakan wahyu itu akan membersihkan jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitab, dan menyampaikan kepada mereka peringatan tentang kitab. Dan kalau kita perhatikan juga sebenarnya tuan-puan, wahyu ini bukan sekadar mengetuk pintu hati orang yang beriman. Ada sebuah kisah yang direkodkan oleh Al-Imam Said Qutb di dalam tafsirnya, menceritakan bagaimana sebenarnya yang tersentuh dengan wahyu ini bukan sahaja orang Islam, tetapi yang tersentuh juga sebenarnya adalah Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah ni sebenarnya bukan orang yang calang-calang. Bukan orang yang calang-calang kerana dia adalah tokoh pembesar Quraisy pada zaman tersebut. Al-Walid ini bukan sahaja dia seorang yang hebat, bahkan anak dia pun hebat, iaitu Khalid Al-Walid. Anak dia jadi tokoh pembesar dalam Islam. Ayah dia juga adalah Al-Walid ibn Mughirah, adalah tokoh besar di zaman Quraisy ketika itu. Ketika mana mendengar ayat Al-Quran ini,
dia dikatakan Sabah al-Walid ya aba am ataupun ya abal hakam. Yang ini adalah pertuturan ataupun dialog di antara Abu Jahal dengan Al-Mughirah. Abu Jahal kata, wahai Al-Walid, engkau ni orang yang hebat di sisi Quraisy. Apa salahnya kalau engkau pergi dengar sedikit apa yang dikatakan oleh Muhammad itu, nak tahu apa respon Al-Walid ini, kerana Al-Walid adalah tokoh yang besar di sisi Quraisy. Bila mana Al-Walid mendengar Al-Quran, mendengar wahyu Allah Ta'ala ni, dia kembali kepada Abu Jahal yang dia kata, Sabah Al-Walid, sesungguhnya Walid telah terpukau dengan mendengar Al-Quran. Perhatikan tuan-puan, sebenarnya wahyu ini bukan sahaja membuka pintu hati kita Ustaz, tetapi mengetuk pintu hati orang-orang kufar. Kalau kita tengok juga hari ini sebenarnya Ustaz, bagaimana sebenarnya orang kafir pun bila dia dengar azan, kadang-kadang dia dengar ayat Quran, dia sendiri tersentuh. Betul. Sebab tu Allah Taala tegur dalam ni, wala yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Dan apabila, tetapi orang-orang yang tuli, Allah Taala peli orang kafir. Dia kata orang-orang yang tidak mendengar ini tidak mahu mendengar seruan. Tidak mahu mendengar seruan ni sebenarnya bukanlah disebabkan kerana telinga mereka yang tuli ataupun pekak, tetapi jiwa mereka telah menjadi keras. Yang ni yang kita kena minta, mohon kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membuka hati kita untuk mendapat hidayah daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Kalau tuan-puan perhatikan juga, kalau kita tengok sebenarnya daripada ayat ini, ayat yang ke-45 sehingga ke ayat yang ke-50, sebenarnya Allah Ta'ala menerangkan kita secara berfasa. Fasa yang pertama, Allah Ta'ala berikan tentang peringatan. Peringatan yang pertama, Qul innama unzirukum bil wahyi. Aku berikan peringatan ini adalah berdasarkan wahyu. Fasa yang kedua adalah pada ayat yang ke-46. Masya Allah, menarik. Pada ayat yang ke-46, Allah Ta'ala beritahu pula implikasi. Kesan sekiranya kamu tidak mengikuti wahyu, apakah kesan dia? Allah Ta'ala kata, wala immassatum nafhatum min azabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Dan jika mereka ditimpa sedikit sahaja azab Allah Ta'ala, pasti mereka akan berkata, celakalah kami. Tengok, kalau pertama tadi Allah Ta'ala, fasa pertama Allah ceritakan tentang peringatannya, kami datangkan dengan wahyu. Sekiranya kamu tidak ikut, maka pada fasa yang kedua Allah Ta'ala akan kata, kamu akan mencelakakan diri kamu sendiri. Nanti di hari akhirat, Allahu Akbar, sebenarnya banyak penyesalan yang berlaku. Kalau kita tengok hari ini, maknanya manusia yang tidak ikut Al-Quran tu, dia akan menyesal kerana dia tidak mengikuti wahyu tu sebenarnya Ustaz. Maknanya nanti akan menyesal. Dan sebenarnya dalam Quran pun banyak cerita sebenarnya, orang-orang yang beriman sendiri, orang yang beriman sendiri, apabila mereka tidak ikut Al-Quran, pada penghujung hayat mereka, mereka akan rasa menyesal. Ruginya kalau aku tak bersedekah, ruginya kalau aku tak membaca Al-Quran. Perkara yang simple. Dalam sebuah hadis, yang ni saya suka untuk kongsikan sebenarnya Ustaz. Dalam sebuah hadis, Rasulullah ceritakan tentang penyesalan ahli syurga. Penyesalan ahli syurga. Biasa Ustaz dengar menyesalnya ahli neraka. Betul. Ada juga ahli syurga menyesal. Betul. Maknanya hairan. Maknanya Rasulullah pandai dekat sini. Rasulullah bagi penjelasan. Bagaimana sebenarnya nanti di hari akhirat, ahli syurga itu sendiri akan menyesal. Yang mana Rasulullah kata, nanti di dalam syurga, ahli-ahli syurga ni akan ada penyesalannya apabila mereka memerhatikan setiap saat yang dilalui dalam kehidupan mereka, mereka tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebenarnya mudah sahaja, sebab apa yang disebutkan ini adalah tentang zikir. Zikir ini kadang-kadang dengan lafaz yang sangat ringan. Kita sebut subhanallah, kita sebut bismillah. Benda-benda yang mudah kita sangka, kita anggap ringan. Mana tak perlu guna tenaga pun. Tak perlu guna tenaga. Maknanya sambil tuan-puan berada di rumah, tengah minum kopi ke, ataupun tengah makan tengah hari, ataupun tengah buat apa saja, tengah menyaksikan kita hari ini pun, kalau dengan berzikir secara mudah, nanti kita akan dapati betapa kesannya tuan-puan pada hari akhirat kelak akan memberikan kesan yang baik buat diri kita sendiri. Baik, kalau fasa pertama tadi Allah Ta'ala dah beri peringatan. Dalam ayat yang ke-46, Allah Ta'ala telah menceritakan tentang bagaimana kesan sekiranya kita tidak mengikuti wahyu, kita akan menyesal nanti di hari akhirat. Maka dalam ayat yang ke-47, Allah Ta'ala memberikan contoh keadilan Allah Ta'ala. Dalam ayat yang ke-47, kalau kita tengok kat sini, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Berarti Allah Taala nanti di hari akhirat akan memperincikan sehalus-halusnya penyaksian ataupun penilaian,
mengenai tentang apa yang kita telah lakukan di muka bumi. Jangan main-main tuan-puan. Hari ini kita tengok ayat ni macam perkara simple, tetapi sebenarnya ianya memberikan penjelasan mengenai tentang bagaimana setiap perlakuan kita akan dihitung oleh Allah Taala. Kita hendaklah sentiasa melakukan dengan penuh kepatuhan ataupun kena perhatikan apa yang kita lakukan pada hari ini, kerana setiap perkara akan dinilai oleh Allah Taala di hari akhirat. Dalam sebuah kisah, kalau tak silap saya, tentang anak saudara kepada Bishr Al-Hafi. Kalau tak silap saya, kisah ini adalah antara yang dikaitkan dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah didatangi oleh seorang anak perempuan ataupun adik-adik ataupun saudara perempuannya yang datang bertanya kepada Al-Imam Ahmad. Dia kata, kunna nahzu. Dia kata, kami ini adalah orang yang menenun di atas bumbung rumah kami. Kan kalau kita belajar di tanah Arab, dia orang buat aktiviti di atas bumbung rumah dia orang. Kami menenun di atas rumah kami. Lalu dia kata, ada orang sebelah buka tingkap. Orang sebelah buka tingkap, cahaya tingkap tu kena kepada kain tenunan kami. Lalu dia tanya kepada Imam Ahmad, afayajuzu lana, apakah harus bagi kami menenun secara tak sengaja menggunakan cahaya rumah sebelah? Allahu akbar. Sampai macam tu sekali. Macam tu sekali. Sampai Al-Imam Ahmad tanya kepadanya, man anti, siapa kamu ni? Rahimakillah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kamu kerana sangat terperinci walaupun cahaya datang daripada rumah sebelah. Hari ini Ustaz, kadang-kadang kita charge telefon kat masjid. Katakan kalau kita ambil benda-benda yang kita tak pasti ataupun perkara-perkara yang kita bimbang tidak diambil daripada jalan yang betul, tidak terperinci. Kita tak tahu daripada mana sumber makanan kita, kita tak tahu daripada mana hasil-hasil yang datang daripada kita, dengan rezeki yang kita ambil, gaji-gaji yang ataupun sumbangan-sumbangan yang kita tak tahu. Yang ni kita kena perhatikan tuan-puan. Kalau dulu maknanya para salafus salih sangat menjaga sumber-sumber apa yang dapat daripada mereka, kerana di hari akhirat, dalam fasa yang ketiga ayat yang ke-47 ini diceritakan bagaimana Allah Taala sangat teliti nanti pada hari akhirat. Tidak ada seorang pun akan dizalimi. Kiraan timbangan Allah Taala tu maha tepat, sangat tepat, sehingga tidak ada seorang pun akan dizalimi. Dan yang menariknya, pada fasa yang keempat, pada ayat yang ke-48, Allah Ta'ala pula menceritakan tentang bagaimana contoh yang boleh diberikan kepada umat manusia. Contoh yang boleh diberikan kepada umat manusia ni, lalu Allah Ta'ala datangkan Nabi Musa dan Nabi Harun, yang mana dua mereka ini ataupun kedua orang Nabi ini didatangkan dan diberikan petunjuk, iaitu Al-Furqan. Kalau kita tengok, walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dhikra lil muttaqin. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Al-Furqan, iaitu kitab Taurat itu sendiri, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala mulakan dengan kisah Nabi Musa kat sini sebenarnya sangat menarik. Menurut Al-Imam Ibn Kathir, sebenarnya tuan-puan, kisah Nabi Musa ini adalah antara kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Kisah yang paling banyak diulang. Pada awal suratul Baqarah dah cerita dah tentang Nabi Musa. Dah tengah-tengah juzuk ni pun ada lagi cerita tentang Nabi Musa. Nanti tak mustahil selepas daripada ini pun ada lagi cerita tentang Nabi Musa. Kenapa? Persoalan timbul di sini. Kenapa pentingnya kisah Nabi Musa ini? Kerana Nabi Musa membawa risalah tauhid, mesej tauhid yang sangat jelas kepada seorang musuh yang sangat luar biasa. Kenapa musuh dia Firaun sangat luar biasa? Kerana musuhnya ini adalah orang yang berani mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, maknanya tidak ada manusia yang sampai melawan Nabi, sampai mengaku dirinya Tuhan, melainkan Firaun. Maknanya dia dah sampai satu tahap menguasai satu perkara dalam perkara penting dalam dunia, dah ada harta, dah ada kepimpinan, dah ada kekuatan ekonomi dan sebagainya, sehingga sampai satu tahap dia merasakan dirinya sangat besar dan dia merasakan sebagai seakan-akan dia telah mencapai kepada tahap yang boleh menghidupkan dan mematikan. Jadi musuh yang dilawan oleh Nabi Musa ini adalah musuh yang sangat hebat, musuh yang luar biasa, musuh yang pernah menjaga Nabi Musa itu sendiri. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan contoh daripada golongan ini ataupun contoh daripada perlakuan, dialog ataupun usaha Nabi Musa dan Nabi Harun, bagaimana kedua-dua mereka ini sebenarnya berdakwah kepada musuh yang paling besar tetapi masih berpandukan kepada Al-Furqan, iaitu kitab panduannya itu sendiri. Inilah yang kita ceritakan pada awal tadi, qul innama unzirukum bil wahyi.
Sesungguhnya Allah Ta'ala ataupun Rasulullah memberikan peringatan adalah melalui wahyu. Begitu juga dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, baginda menyampaikan sesuatu adalah berdasarkan wahyu juga. Allah Ta'ala datangkan kepadanya petunjuk-petunjuk. Allah Ta'ala berikan, bahkan kalau kita tengok Nabi Musa ni digelar sebagai kalimullah, iaitu orang yang bercakap dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pernah tanya, kalau tuan-puan masih lagi ingat dalam surah Taha, Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Musa, wama tilka biyaminika ya Musa. Wahai Nabi Musa, apa yang ada pada tangan kanan kau itu wahai Musa? Lalu Nabi Musa jawab, qala hiya asaya, inilah dia tongkat aku. Atawakkau biha, aku bertongkat dengan dia. Wa ahushu biha ala ghanami, kadang-kadang aku buat untuk digunakan untuk pengembalaan kambing itu. Waliya fiha ma'aribun ukhra, dan kadang-kadang aku buat tongkat ni untuk perkara yang lain. Tengok. Yang ni tuan-puan perhatikan. Bagaimana Allah Ta'ala hanya tanya satu soalan sahaja kepada Nabi Musa, tetapi Nabi Musa menjawab soalan itu dengan 3 jawapan. Qala hiya asaya, ia adalah tongkat aku. Atawakkau biha, aku bertongkat dengan dia. Wa ahushu biha ala ghanami, aku buat untuk pengembalaan kambing. Waliya fiha ma'aribun ukhra. Ada 4 jawapan dalam satu soalan. Ini menggambarkan rapatnya hubungan Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Bila kita cinta seseorang, kita akan ungkapkan kepada dia perkara yang Masya Allah, perkara yang banyak. Macam kita tengah bercinta lah. Kalau kita awal-awal percintaan kita tu Ustaz, kalau kita cakap dengan isteri kita tanya satu soalan, kita cerita satu hari punya cerita. Itu awal kahwin lah. Ataupun awal-awal percintaan. Dah lama-lama tu, kalau isteri tanya, buat apa ini bang? Jawapan dia dah tak ada macam jawapan. Ini bezanya Nabi Musa, bila Allah Ta'ala tanya satu soalan, dia jawab dengan jawapan yang panjang, rasa rindu untuk bertutur ataupun bercakap dengan Allah Ta'ala. Baik, ini adalah antara perbincangan kita daripada ayat 45 sehingga ke ayat ke-50. Mari sama-sama kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini yang akan kita pelajari daripada halaman yang ke-326 ini, iaitu perkataan wada'a, iaitu bersalin ataupun meletakkan, yang mana perkataan ini disebutkan sebanyak 26 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan kalau kita tengok perkataan ini disebutkan pada ayat yang ke-47 yang menceritakan bagaimana Allah Ta'ala akan meletakkan timbangan yang sangat terperinci pada hari akhirat kelak. Baik, dalam sesi ini insya-Allah kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita selepas daripada ini insya-Allah, yang mana kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-51 hingga ke-57. Kita berehat dahulu dalam perbincangan selepas daripada ini insya-Allah. Bertemu lagi kita selepas daripada ini insya-Allah dalam sesi My Quran Time, baca, faham dan amal. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Dan tiap-tiap diri sudah ditetapkan pasti akan merasai mati, kemudian akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Surah Al-Ankabut ayat 57. Kita mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham almarhum Al-Ustaz Wan Ainuddin Hilmi Abdullah, yang tidak asing lagi dengan kita semua, yang sentiasa juga mewarnai My Quran Time dalam program ataupun slot-slot tajwid, yang memperkenalkan kita seorang yang sangat menekuni, seorang orang yang sangat yang bersungguh-sungguh dalam memastikan ingin masyarakat dapat menutur ataupun membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik dan sempurna. Hari semalam Ustaz Wan Ainuddin telah pergi menemui Sang Pencipta
dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menerima segala amalan dan mengampunkan segala dosa-dosa almarhum Ustaz Wan Ainuddin, dan sudah pastilah satu kehilangan yang besar buat khususnya negara kita, dan penonton-penonton My Quran Time juga ramai di kalangan mereka anak murid kepada Ustaz Wan Ainuddin walaupun secara online, tapi itulah ilmu yang telah dicurahkan oleh beliau. Moga-moga apa yang dibaca, yang diajar oleh beliau Al-Quran ini menjadi syafaat buat Ustaz Wan Ainuddin almarhum rahimahullah di alam barzakh sana, dan menjadi syafaat di hari akhirat kelak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton terus dalam My Quran Time, dan juga doktor, ramai juga yang bertanyakan tentang Ustaz Fazrul. Betul. Sahabat-sahabat, kita sama-sama doakan supaya Ustaz Fazrul kembali pulih seperti biasa, diuji dengan masalah kesihatan, dan insya-Allah mudah-mudahan selepas ini Ustaz Fazrul dapat bersama dengan kita semua dalam My Quran Time. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allahumma ihfazhu bihifdzika ya rabbal alamin. Allah Taala melihara Ustaz Fazrul dengan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan doa kepada seluruh peminat-peminat My Quran Time baca faham amal. Insya-Allah sedikit tajwid pada hari ini. Untuk pelajaran tajwid, kita masuk bab berkenaan dengan disebut sebagai bacaan tebal dan nipis. Dalam bab tajwid disebut sebagai at-tafkhim wa at-tarqiq. Apa itu tafkhim? Tafkhim dari sudut masa maksud secara bahasa ialah tebal. Istilahnya ialah menyebut huruf-huruf tertentu dengan suara ataupun bacaan yang tebal. Kemudian itu maksud tafkhim. Yang keduanya ialah tarqiq. Lawan kepada tafkhim itulah tarqiq. Kalau tafkhim itu tebal, maka tarqiq itu adalah bacaan suara yang nipis. Maka bermula pada sesi kali ini dan seterusnya, kita akan perkenalkan dalam Al-Quran ni, dalam 29 huruf Al-Quran yang kita sebut alif, ba, ta sampai ya-nya, sebahagiannya ada huruf yang tebal, sebahagiannya ada huruf yang nipis. Ada yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Sebab itulah bacaan Al-Quran dia akan bunyi sedap bila kita baca dengan sifat dia. Ini suara tebal, bunyi tebal. Ini suara nipis, bunyi nipis. Sebab tu orang Arab yang dalam bidang ini, mereka cukup menjaga huruf-huruf ini bila dikeluarkan daripada mulut itu bunyi sifat. Sebab tu kalau kita tengok orang Arab baca walaupun tak ada lagu pun, tapi tebal nipis tu bunyi tu mempengaruhi bunyi tu menjadi sedap bila kita dengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan. Kita sebut kalimah Allah, kita tak boleh sebut Allah. Mungkin ada setengah tempat tak boleh sebut, doktor, dia mungkin dah terpengaruh dengan lorak Allah. Kita kena sebut Allah. Kenapa tebal di situ? Dan kita kena sebut dengan tebal dan bunyi itu sedap sesuai dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala ataupun lafzul jalalah. Baik, saya serah kepada doktor. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi atas penjelasan mengenai tentang hukum tajwid ataupun bacaan ayat Al-Quran. Ini sebenarnya penting juga sebenarnya tuan-puan, sebab lari sikit Ustaz, sebenarnya tebal sikit, kurang sikit, dia akan merubah makna juga. Kadang-kadang kita tak perasan, tapi perkara itu sebenarnya penting. Baik, kalau kita tengok tadi bagaimana ayat yang ke-45 sampai ke-48, kita dah bincangkan secara terperinci fasal-fasal penerangan yang Allah Ta'ala ceritakan dalam halaman yang ke-326 ini, yang mana fasal pertama Allah Ta'ala beri peringatan, fasal kedua Allah Ta'ala beri tentang akibatnya, fasal ketiga Allah Ta'ala berikan tentang contoh keadilan Allah Ta'ala, fasal keempat Allah Ta'ala ceritakan tentang contohnya bermula dengan Nabi Musa. Tetapi ayat yang ke-50 tu kita tak bincangkan lagi, ataupun ayat 49 tu kita tak bincangkan lagi, iaitu yang ni mengenai tentang antara sifat orang yang patuh kepada Allah Ta'ala itu adalah mereka takut kepada Allah Ta'ala tentang perkara-perkara yang gaib, tentang hari akhirat nanti kita akan dibangkitkan. Dan kemudian Allah Ta'ala menceritakan wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Inilah dia peringatan, iaitu wahyu itu tadi, Quran itu tadi adalah peringatan yang memberikan berkat kepada diri kita. Afa antum lahu munkirun. Apakah kamu ingin mengingkari panduan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita? Baik, dalam sesi yang seterusnya kita akan bincangkan pula ayat ke-51 sampai ke-57. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama dengarkan dahulu ayat ini yang akan dibacakan oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Dr. Ahmad Sanusi. InsyaAllah kita sambung bahagian kedua pada muka surat 326 Suratul Anbiya ini.
daripada ayat yang ke-51 dan hingga 57. Kerana ada kisah menarik para nabi kita yang sudah pasti kita tak sabar nak mengetahui apakah yang mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita untuk sama-sama kita ambil iktibar. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله. Sadaqallahul Azim. Begitulah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi daripada ayat ke-51 sehingga ke ayat ke-57. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat yang ini, kalau fasa ataupun bahagian pertama tadi menceritakan contohnya datang daripada Nabi Musa, maka kali ini yang datang pula contohnya adalah daripada Nabi Ibrahim. Masya-Allah. Yang ini sebenarnya adalah contoh yang menarik. Antara pertama ataupun perkara pertama yang disebutkan dalam ayat yang ke-51, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Allah memberikan rusydahu, iaitu petunjuknya kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala kata walaqad ataina Ibrahima rusydahu, dan kami telah datangkan kepada Ibrahim petunjuknya, iaitu bimbingan yang datang daripada Tuhan. Untuk ayat yang pertama ini, suka saya ingatkan kepada tuan-puan, sebenarnya pada hari Jumaat kita dah biasa baca surah Kahfi, Ustaz Tirmizi. Sebenarnya dalam surah Kahfi ada satu doa yang kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dikurniakan rusydah ini, iaitu petunjuk ni, yang mana kalau kita boleh bacakan dekat sini, Allah Ta'ala berfirman yang kita boleh amalkan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Berikanlah kepada kami petunjuk dalam segala urusan kami. Yang ni penting. Kerana apa yang kita lakukan dalam kehidupan harian kita, kadang-kadang kita terkeliru. Kita sukar untuk membuat keputusan. Orang bagi 2 option, 3 option, macam mana kita nak pilih? Mohon kepada Allah Ta'ala, kurniakan kita rahmat, dan wahayyi' lana min amrina rasyada. Hidupkan dalam jiwa kami petunjuk-Mu, wahai Allah Ta'ala, dalam kita meneruskan kehidupan kita. Ini sebenarnya pelajaran yang penting yang kita boleh pelajari daripada ayat pertama ini tentang kisah Nabi Ibrahim ini, iaitu Allah Ta'ala berikan kepadanya bimbingan. Apa kisahnya? Kisahnya mengenai tentang bagaimana dia berdialog dengan ayahnya. Ini penting juga.
sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang pemimpin keluarga, kita semua kena faham. Tengok soalan ataupun tengok apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun. Iaitu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah ini berhala-berhala yang kamu sembah itu tadi? Tengok bagaimana Nabi Ibrahim bila dia nak memulakan dakwah dia mulakan dengan soalan. Yang ni penting juga sebenarnya, dia sebagai satu teknik kita nak menyampaikan sesuatu ataupun kita nak menegur orang, kita mungkin boleh bertanya dia. Kalau kita tengok dia buat silap sikit, kita boleh kata, ustaz tadi baca ayat yang mana? Maknanya kita tanya dia seakan-akan sebenarnya dia adalah mesej yang indirect untuk kita bagi tahu kepada dia sebenarnya kita nak tegur dia. Nabi Ibrahim kaedah dia nak tegur ayahnya tu tadi, maka dia tanya, apa benda berhala yang kamu semua ni sembah? Maknanya ini pengajaran yang penting yang kita boleh ajar, yang kita dah tahu dah mungkin perkara itu secara zahirnya memang nampak tak betul, tetapi kaedah yang ditunjukkan, yang dibimbing oleh Allah Ta'ala melalui kisah Nabi Ibrahim ini adalah dengan dia bertanya kepada ayahnya. Dia kata, wa ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun. Apakah berhala yang kamu sembah ini? Lalu kaum dia jawab, oh ini memang ayah-ayah kami dah ajar. Yang ni pengajaran yang kedua ataupun tadabbur yang kedua yang kita boleh ambil juga daripada ayat ini, bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan oleh yang terdahulu, yang senior-senior, yang dah senior-senior ni lah, maknanya tak semestinya tidak boleh dipertikaikan ataupun mungkin boleh ditanya semula apakah boleh kita tambah baik. Tapi kalau dalam isu ini adalah isu akidah. Isu akidah adalah isu yang mesti diperbetulkan. Lalu Nabi Ibrahim, Ustaz Tirmizi, dia bagi tahu kepada ayah dia, sebenarnya perkara yang kamu buat ini adalah perkara yang tidak betul. Tapi kaedah dia memulakan teguran itu adalah melalui persoalan ataupun dia bertanyakan kepada soalan. Ini tentang bagaimana kita boleh belajar Nabi Ibrahim sebagai seorang anak, bagaimana dia menegur ayah dia. Tetapi kalau dalam perkara-perkara yang lain, kalau kita perhatikan juga, Nabi Ibrahim ni selain daripada dia menegur ayahnya, dia adalah seorang yang sangat prihatin juga perihal anak dia. Yang ni yang sebenarnya kita kena belajar juga. Sebab apa? Pada hari ini, terutama dalam musim PKP ni, kadang-kadang Ustaz, kita tengok banyak isu-isu domestik berlaku. Maknanya ayah tu tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga yang memelihara keluarga. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, Allahu Akbar, sangat membimbangkan, sehingga ada ayah yang Allahu Akbar, kita nak sebut pun tak sampai hati, sanggup untuk nak cakap pun tak sampai hati, maknanya merosakkan anak dia tu sendiri. Yang ni yang kita tak nak, kerana peranan ayah adalah melindungi anak. Yang ni juga kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tadi, peranan dia sebagai anak menegur ayahnya, maka kalau kita tengok Nabi Ibrahim sendiri, kalau dalam surah yang lain, surah As-Saffat, dia berdoa agar dikurniakan anak yang soleh, yang mana dia menyebutkan Rabbi habli minas salihin. Dua doa kita belajar hari ini, tuan-puan. Doa pertama tadi, wahayyi lana min amrina rasyada, hidupkan bimbingan petunjukmu dalam kehidupan harian kami. Maka doa yang kedua yang wajib pada saya, wajib kita amalkan adalah kita berdoa agar dikurniakan anak yang soleh. Yang ni kadang-kadang kita terlepas pandang, tetapi inilah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tadi Nabi Ibrahim tegur ayah dia. Kali ini kita tengok dari aspek angle yang lain pula, tuan-puan, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhan aku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Kenapa penting anak yang soleh ni, tuan-puan? Allahu Akbar. Inilah yang dipesankan oleh baginda Nabi, yang mana baginda Nabi pernah menyebutkan, idza mata ibnu Adam. Esok Ustaz, kalau kita meninggal nanti tidak ada anak-anak yang soleh mendoakan kita, siapa lagi yang nak doakan kita? Betul tak? Betul. Mana ini pentingnya anak yang soleh, sampaikan Nabi Ibrahim sendiri tunjukkan contoh dalam Al-Quran. Rasulullah berikan implikasinya. Esok kalau kita meninggal, kalau kita tidak ada sedekah yang banyak, kita tidak ada orang ilmu yang kita sampaikan kepada orang, kita hanya boleh harapkan anak kita saja, tuan-puan. Tapi kalau anak kita sendiri tak soleh, yang ni kita kena doalah, sebab anak yang soleh ni pun Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk kepadanya. Sebab tu Nabi Ibrahim, dalam contoh yang kita boleh tengok dalam Al-Quran, yang kita boleh belajar daripada sini, bagaimana dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhan aku,
tunjukkan ataupun berikan ataupun kurniakan kepada aku anak-anak yang soleh. Bahkan kalau tuan-puan perhatikan juga bagaimana Nabi Ibrahim ni bukan sekadar doa nakkan anak yang soleh, bahkan dia berdoa agar anak dia mendirikan solat. Maknanya dia bimbing pula anak dia tu. Kita mana point kat sini, kita jangan berdoa je Ustaz, maknanya kita kena bimbing dia juga untuk dia mendirikan solat, dia melakukan perkara yang baik. Yang ni yang Nabi Ibrahim doa dalam surah Ibrahim pula. Nabi Ibrahim kata, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan aku, jadikanlah aku ni orang yang mendirikan salat dan juga zuriat aku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, terimalah doa aku. Jadi yang ni kedua ni penting. Doa yang kedua yang kita belajar juga daripada Nabi Ibrahim adalah kita berdoa agar anak kita tergolong daripada golongan yang mendirikan salat. Yang ini kaedahnya yang ditentukan ataupun yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Bukan sahaja dia nakkan anak dia anak yang saleh, tetapi dia mendoakan juga agar anak dia tidak tinggal salat. Kalau kita tengok pada zaman Rasulullah sebenarnya tuan-puan ya, bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada satu ketika mana Rasulullah berada di rumah Maimunah, datang Abdullah bin Abbas seorang budak kecil, lalu Rasulullah tanya kepada Maimunah, asallal gulam, apakah budak ni telah mendirikan solat? Tengok Rasulullah sendiri menekankan tentang pentingnya isu anak tu dah solat ke belum. Yang ni juga penting. Dan kalau kita boleh tengok juga sebenarnya tuan-puan, kalau dalam perihal-perihal yang lain, tadi kita tengok Nabi Ibrahim berdoa agar dikurniakan anak yang soleh, kemudian Nabi Ibrahim berdoa agar anaknya terdiri daripada golongan orang yang mendirikan salat, kemudian Nabi Ibrahim juga pernah mendoakan agar anak dia diselamatkan. Kadang-kadang tuan-puan, bila kita dah besar ni, anak-anak kita pun dah besar, anak-anak kita kadang-kadang akan menghadapi kehidupan yang sukar. Yang ni yang penting kita berdoa agar anak kita ni diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ingat tak kita bagaimana Nabi Ibrahim pernah meninggalkan anaknya Nabi Ismail terkontang-kanting, katakan di padang pasir yang kering tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghairi dhin zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salat. Yang ni kalau kita tengok Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, aku tinggalkan anak aku di kawasan yang kering kontang, selamatkan ataupun jadikanlah dia di kalangan orang yang mendirikan solat. Jadi ini antara pengajaran yang penting juga yang kita belajar daripada Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim menegur ayahnya dengan persoalan, dan bagaimana sebenarnya Nabi Ibrahim tu berharap juga agar dikurniakan anak yang saleh, yang baik, yang mendirikan solat untuk kehidupan hariannya. Baik, kalau kita nak tengok di sini ada satu ayat yang menarik juga untuk kita bincangkan. Mari sama-sama kita dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh Ustaz Tirmizi, ayat yang ke-52 yang kita nak fokuskan pada hari ini insya-Allah. Baik, insya-Allah kita bacakan ayat yang ke-52 penekanan untuk kita pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Sadaqallahul Azim. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah berhala-berhala yang kamu sembah ini? Ini ayat yang kita tekankan bagaimana teknik ataupun salah satu kaedah yang boleh kita praktikkan dalam kita menegur seseorang adalah dengan melalui kaedah bertanya. Kaedah bertanya ni pernah dilakukan oleh seorang sahabat, kalau tak silap saya namanya sama ada Khubaib ataupun Khabbab, yang mana ketika mana dalam perang Badar Rasulullah telah meletakkan satu situasi untuk para sahabat berkubu ataupun menempatkan tempat mereka. Tetapi sahabat ni dia nak tanya Rasulullah ataupun dia mungkin nak tegur Rasulullah, dia kata apakah ini wahyu? Apakah ini wahyu? Maknanya seolah-olah seakan-akannya soalan itu adalah untuk mencadangkan sesuatu yang lebih baik, seakan-akan teguran juga buat baginda Nabi SAW. Baik,
Kalau kita ikutkan sedikit sahaja perbincangan kita dalam fasa yang kedua daripada ayat 51 hingga ke 57, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim menegur ayahnya, bagaimana mereka menceritakan tentang dia mendapati anak-anak ataupun kaum mereka ini telah berada dalam keadaan yang tidak betul. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana mereka telah tertipu daya ataupun telah terpesona dengan apa yang telah berlaku, yang dilakukan oleh kaum-kaum yang terdahulu, lalu mereka terpesona dengan kesesatan tersebut sehingga menyebabkan kaum ini menyeleweng. Baik, ini kita telah hampir sampai kepada penghujung rancangan. Mari kita sama-sama bacakan dahulu resolusi ataupun kesimpulan yang boleh kita dapati daripada perbincangan kita mengenai tentang ayat-ayat ini. Yang pertama, sampaikan peringatan berdasarkan wahyu dan jangan melampau. Yang ini kita tengok dah tadi mengenai tentang mengingatkan manusia dengan wahyu. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai sumber cahaya kehidupan. Pada ayat yang ke-48 disebutkan mengenai perkara ini. Manakala perkara yang ketiga ataupun resolusi ketiga yang boleh kita lakukan adalah jangan ikut membuta tuli sesuatu perkara. Ini yang kita dapati daripada kisah Nabi Ibrahim, yang mana kisah Nabi Ibrahim ini menceritakan bagaimana dia menegur ayahnya. Jadi kat sini kita dapati apa tindakan ataupun kesimpulan yang boleh kita dapati, kita pelajari daripada halaman 326 ini. Sebelum mengakhiri pengajian kita, mari sama-sama kita dengarkan dahulu ataupun berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pengajian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cita-cita kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, Kau hilangkanlah kedukaan dan kesusahan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabak ini dengan keberkataan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, Kau cabutkanlah kebimbangan dan kesusahan dan keberitaan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah insan-insan, ya Allah, yang telah meninggalkan kami, ya Allah, sehingga bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah kitab amal mereka, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah hisab mereka dengan Al-Quran, ya Allah. Rahmatilah orang yang telah pergi meninggalkan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Wasi' mudkhalahum bil Quran, ya Allah. Luaskanlah kubur mereka, ya Allah, dengan Al-Quran, ya Allah. Thabbituhum 'inda as-su'ali bi barakatil Quran, ya Allah. Tetapkanlah pendirian mereka, ya Allah, ketika soalan, ya Allah, dengan keberkataan Al-Quran di alam sana, ya Allah. Wa adkhilhumul jannata bi syafa'atil Quran, dan masuklah mereka semua dalam syurga, ya Allah, dengan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selesai sudah pengajian kita. Kita telah pun mempelajari apa yang telah dibincangkan ataupun yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya pada halaman 326. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi akan datang dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Bertemu lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.